semua membebaskan Tentera Bashar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Kita bersua dalam Syarah Meja Bulat dan malam ini topik perbincangan kita menjurus kepada suatu tindakan yang dianggap sebagai tindakan demi mempertahankan maruah agama Islam, dalam istilah yang kami guna pakai jihad pada malam ini. Bagaimanapun istilah ini mungkin pada pengertian individu tertentu ia membawa maksud dan juga tindakan yang berbeza. Jadi malam ini kita akan bincang tentang jihad bersandarkan kepada satu kes, kalau saya boleh kongsikan kepada anda untuk malam ini. Pada penghujung Disember 2000 atau pertengahan Disember 2017, seorang anggota polis dikenakan hukuman penjara 12 tahun oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan membabitkan diri dengan kumpulan pengganas Daesh. Dan disebutkan nama beliau ialah Mustazah Abdul Rahman, ketika ditahan memegang jawatan Lance Corporal Mekanik di Batu Muda, Kedah. Dan penahanan beliau di bawah SOSMA ini menimbulkan pelbagai spekulasi, pelbagai keresahan dalam kalangan keluarga, dan juga ini menimbulkan juga pelbagai persoalan bagaimana seorang itu ditahan dan kemudian diletakkan di bawah SOSMA, dan di mana ada garis pemisah antara jihad dan juga perkara-perkara yang dilarang, dan dituduh melakukan perkara atau bersebat dengan perkara-perkara seperti ini. Baik, untuk bercerita lebih lanjut pada malam ini, saya perkenalkan tetamu kita yang memang berkait rapat dengan perkara ini, Datuk Ayub Khan Maidin Piche, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Anti Pengganas I8 Cawangan Khas Bukit Aman. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak sudi meluangkan masa bersama kami. Sama. Ya, Datuk Ayub pada malam ini. Dan di sebelah kiri saya ialah Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Islam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan kita akan juga bersama dengan seorang lagi panelis yang akan berbicara tentang aspek psikologi golongan-golongan yang cenderung untuk terpengaruh ataupun dipengaruhi ataupun secara tidak langsung, sengaja atau tidak, terpengaruh dengan ideologi yang dibawa oleh pengganas. Secara khususnya kita bincang tentang Daesh pada malam ini. Baik Datuk, yang saya sebutkan tadi, Datuk Ayub, ini satu sampel sajalah, ya, satu contoh, dan beberapa lagi individu yang dimaklumkan melalui media, ditahan di bawah SOSMA dan sebagainya. Sebagai permulaan, secara umumnya situasi kawalan aktiviti pengganas di Malaysia ini bagaimana? Yang pertama dari segi ancaman. Ancaman Daesh ni masih lagi serius di Malaysia. Masih ada lagi usaha-usaha untuk merekrut. Kebanyakan mereka ni terpengaruh melalui social media. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada lagi usaha-usaha individu tertentu di Malaysia ni yang untuk pergi ke Syria dalam keadaan sekarang ni. 2 minggu lepas kita ada tangkap seorang suspek daripada Perak, seorang kontraktor yang nak berlepas ke Syria, ditangkap di lapangan terbang. Dan pada bulan Mei juga, bulan lepas, kita tangkap 4 suspek, seorang rakyat Malaysia, 2 orang rakyat bangsa Rohingya daripada Myanmar, dan seorang warga Indonesia yang telah pun mendapatkan 6 batang IED, improvised explosive device, pistol dan juga peluru untuk melancarkan serangan ke atas kuil Hindu di Seafield, PJ, dan untuk membunuh beberapa orang VIP lah yang didakwa tidak memperjuangkan Islam lah, termasuklah ahli politik dan sebagainya. Yang ketiga, dari segi kemampuan suspek-suspek untuk menghasilkan bahan meletupan, mereka boleh belajar dari social media sebagainya. Ini yang kita bimbang. Sebahagian pada besarnya mereka mendapatkan daripada bahan-bahan letupan yang telah pun siap dipasang daripada negara jiran. Kaedah mereka, kalau dulu sel-sel Daesh ni berstruktur. Dia ada pemimpin, dia ada amir, dia ada bendahari, dia ada sebagainya. Sekarang tak ada. Mereka berinteraksi melalui social media, berbincang melalui social media.
Kemudian untuk apabila nak melaksanakan serangan ni baru mereka berkumpul. So ini yang menyebabkan pihak polis sukar untuk mengesan. Kecuali kalau kita mempunyai intelijen yang mantap. Dan kalau kita tengok dalam konteks keadaan ataupun situasi IS di Syria pun, memang mereka telah kehilangan kawasan mereka. Kalau dulu kawasan yang dikuasai oleh IS ni adalah sebesar Britain. Sekarang ni telah mengecil ke 4 km persegi. Kalau dulu setiap bulan ada 1,000 orang foreign terrorist fighter yang masuk ke Syria. Sekarang ni setiap bulan hanya 50 orang saja yang masuk. Pada social media pun dah menurun sangat. Tetapi walaupun mereka kehilangan wilayah, tapi dari aspek serangan semakin meningkat. Okey. Dan kebanyakan serangan dilancarkan, termasuklah yang dilancarkan di Sri Lanka baru-baru ni, tidak pun melibatkan arahan daripada IS Central di Syria. Ini rakyat tempatan yang terpengaruh dengan ideologi. Mereka ni yang merancang. Dalam konteks serangan di Sri Lanka tu, ada daripada anggota, 8 daripada anggota ni, 2 daripada anggota ni belajar dekat Australia, belajar dekat UK, berinteraksi dengan social media. Dia orang kembali ke Sri Lanka melancarkan serangan. So trend-trend inilah yang kita rasa kalau kita tidak mempunyai intelijen, kalau kita tak mengambil tindakan pencegahan, benda itu akan berlaku di Malaysia. Baik, saya tertarik dengan istilah pencegahan yang Datuk sebutkan itu. Nanti kita akan huraikan lebih lanjut. Ustaz Dr. Kamilin, kita bercakap tentang mengangkat kembali era khalifah, zaman era khalifah ataupun khilafah Islamiyah ini. Sejauh mana apa yang diperjuangkan ini benar dan bagaimana ia ditafsirkan sebegitu sehingga ramai yang boleh terpengaruh dengan ideologi ini? Kalau kita tengoklah, kalau kata apa yang banyak kumpulan-kumpulan yang sebegini timbul, pelbagai grup sepanjang zaman sebenarnya, kalau kita tengok bukan pada zaman ni, bahkan setelah beratus-ratus tahun yang dulu pun, iaitu salah satu objektif utama dia is tentang apa yang disebutkan sebagai khilafah tadi, ataupun kita sebut secara umumnya sebagai politik. Jadi ramai daripada kumpulan-kumpulan ni dan pejuang-pejuang yang terlibat sebegini, dia menganggap itu satu jihad yang dituntut dalam agama. Tetapi kalau kita tengok sebenarnya Islam ini dalam Islam ada syariat jihad, tetapi tujuan dia adalah untuk nak menegakkan kalimah Allah. Iaitu Nabi SAW kata, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Itulah fi sabilillah bagi mereka yang memperjuangkan untuk nak memperjuangkan agama Allah. Jadi agama Allah ini tidak terhad sebenarnya pada struktur kepimpinan semata-mata kalau kita tengok. Yang mana kalau kita tengok sejarah daripada dulu sendiri pun, di mana kira kata keluarnya kumpulan atau yang disebut sekarang ni sebagai pengganas, tetapi dulu mungkin dia ada istilah seperti khawarij dan sebagainya. Bagaimana mereka itu muncul, dan muncul ini adalah disebabkan faktor politik juga. Dia bukannya kerana faktor agama sangat, tetapi mereka menggunakan elemen agama ni untuk kepentingan politik masing-masing. Sebab tu kalau kita tengok pada zaman Nabi SAW tak ada kira kata berlaku benda sebegini. Pada zaman kita tengok 2 tahun pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu juga tidak ada. 10 tahun lebih kurang pemerintahan Umar bin Khattab juga tak ada. 12 tahun pemerintahan Uthman di akhir eranya, selepas daripada kita kata peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman itu, maka di situlah munculnya sekelompok mereka yang kemudiannya bertindak untuk nak menuntut bila mana kita kata naik Khalifah Ali radhiyallahu anhu yang baru, dan kemudian di sana ada desakan kerana berlaku politik yang sangat tegang masa tu, sama ada nak melaksanakan hukuman terhadap pemberontak ataupun yang masa tu berjumlah ribuan orangnya, ataupun menangguhkan. Jadi di situ ada sekelompok yang mendesak begitu kuat, dan mereka melihat bahawa pemerintahan Khalifah Ali radhiyallahu anhu ini tidak sempurna dan tidak berlandaskan kepada hukuman Allah. Jadi mereka kata inil hukmu illa lillah. Mereka menggunakan ayat-ayat daripada Al-Quran. Jadi tetapi dalam konteks yang salah. Sebab tu Ali bin radhiyallahu anhu pun beritahu kalimatul haq yuridu bihil batil, iaitu satu kalimah yang betul tetapi digunakan dalam konteks yang batil. Akhirnya kat situlah timbulnya kelompok Khawarij yang sebenarnya Nabi SAW telah sabdakan daripada dulu. Yang mana pada zaman Nabi dulu, ketika Nabi SAW tengah dalam salah satu peperangan, Nabi mengagih-agihkan harta rampasan peperangan. Datang seorang
daripada orang yang tak puas hati ni. Ya. Dia kata, ya Muhammad, ittaqillah, i'dil. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata bertakwalah pada Allah, berlaku adil lah. Dia kata kat Nabi kita. Jadi Nabi SAW bagi tahu, illam akun adil, siapa lagi yang nak berlaku? Kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi nak berlaku adil? Dan kemudian Nabi mention akan keluar daripada kelompok sebegini, iaitu mereka yang kamu lihat yaqra'un al-Quran. Mereka ni rajin membaca Al-Quran. Lakin la yujawizu hanajirahum. Tidak akan melepasi kerongkong. Maksudnya nak bagi tahu ilmu agama ini mereka ni tak dapat hadam dan tidak dapat faham dengan sebaiknya. Dan Nabi mention lagi yamruquna minad-din, dan mereka ni akan tergelincir daripada agama kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Sebagaimana anak panah ni akan laju, kira kata terlepas daripada busur dia menembusi dia punya sasaran. Jadi kat situ sebab tu kalau kita tengok mereka yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti keganasan sebegini adalah mereka yang mungkin kalau Datuk boleh betulkan ramai daripada orang yang muda-muda, betul Datuk? Iaitu mereka yang masih di awal usia, dan Nabi SAW pernah mention dalam hadis Bukhari dan Muslim, iaitu mereka ni hudathaul asnan. Mereka ni kebanyakannya daripada kelompok-kelompok muda. Yang mana daripada muda tu datangnya perasaan semangat dan rasa dah cukup pandai dan melihat kebanyakan orang lain ada salah. Itu yang bahaya sebenarnya. Kelompok yang rasa mereka betul. Betul. Ya, jadi dalam kata lain Rasulullah SAW telah pun memberi amaran tentang perkara ini, dan saya tertarik sebab ia bermula di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, the guided caliphate lagi, dan terbawa-bawa sehingga ke sekarang. Okey, nanti kita akan bincang lebih lanjut tentang perkara itu. Datuk Ayub, bila disebutkan tentang golongan muda ni, ada profil tertentu yang dikenal pasti oleh pihak PDRM, ataupun agak sukar untuk dikenal pasti usia berapa dan profession yang bagaimana, sebab ada kalanya dilihat sebagai mempunyai profession yang bagus tapi juga cenderung untuk terbabit. Sebenarnya dalam konteks AS ni, Daesh ni, kita tak dapat buat profiling. Okey. Datang pada pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai latar belakang pendidikan, pelbagai latar belakang keluarga. Tapi majoritinya hampir 80% adalah golongan muda. 80% lebih dalam 30 ke bawah kan. 30 ke bawah. 30 ke bawah kebanyakan. Ada yang kita tangkap, macam yang polis pun ada 14 orang kita tangkap, tentera pun ada dekat 20 orang, pensyarah universiti pun ada, ustaz-ustaz pun ada, yang pengurusan agama pun ada, engineer pun ada. So daripada pelbagai lapisan masyarakat, dan kita memang tak boleh buat profiling dia orang tu. Okey. Dan bila disebutkan muda ni dan golongan muda yang dikaitkan dengan millennials ni, ya, social media itu adalah kira sebahagian daripada kehidupan. Okey, bila disebutkan begini, adakah senang untuk mengenal pasti secara umum on the surface yang ini adalah ancaman, ataupun perlu dilakukan penyiasatan yang sedalam-dalamnya? Sebenarnya Daesh atau AS mereka mengeksploitasi social media semaksimumnya. Sebab tu kaedah, kalau dulu kita nak mencari kumpulan jemaah Samiah dulu yang kita tangkap, ataupun Al-Qaeda, mereka ada sesi usrah. Kita kena ikut sesi usrah tu. Dia ada tamrin, 12 bulan tamrin, setahun. Kena ikut usrah. Lepas tu baru berbai'ah. Lepas setahun tu. Kita tak boleh miss satu pun tamrin tu. Kan? Jadi dia orang ni ada asas sebenarnya, kebanyakan kumpulan jemaah Samiah. Tapi yang IS ni, dia orang tak pergi usrah pun, hanya pergi ke social media, YouTube sebagainya, berinteraksi, dan mereka menggunakan ayat Quran ni dengan kefahaman mereka sendiri. So itu yang menyebabkan kita sukar untuk memulihkan dia orang. Itu satu. Yang kedua, dari segi pemantauan, pihak polis memang ada kaedah tersendirilah. Kita memantau social media ni, dan bila kita dapat ada sedikit tanda-tanda yang menunjukkan ada individu ataupun Facebook ini ataupun Telegram dan sebagainya yang membincangkan isu-isu yang ada kaitan dengan jihad sebagainya, dan kita akan memberi fokus. Kita akan mengumpulkan bahan-bahan bukti, dan apabila cukup bukti, barulah kita tangkap. Kemudian adalah dakwaan mengatakan pihak polis tangkap ikut suka saja, sekap jarang, ada bahan sikit pun kita tuduh di mahkamah. Sebenarnya tak. Siasatan kita memang kita makan masa yang lama, kadang-kadang setahun, kadang-kadang 2 tahun. Ada juga yang kita ambil masa mungkin 2-3 bulan, 2-3 minggu, tapi itu yang melibatkan fasa-fasa yang hampir untuk mereka melakukan serangan. Itu kita terpaksa tangkap. Tapi dalam kebanyakan
situasi kita memang membuat satu siasatan yang terperinci lah. Okey. Baik, Ustaz, sebelum kita berehat seketika, saya perlu tanya kepada Ustaz. Apa yang Ustaz kongsikan tadi, barangkali ia tidak dihebahkan supaya pemahaman tu lebih jelas dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan muda ini, tentang jihad, tentang perjuangan, tentang amaran Rasulullah ini. Kenapa aspek itu tidak dibawa supaya tapi lebih kepada ini salah, itu salah, ini hukum masuk neraka dan sebagainya. Kenapa aspek ini tidak menjadi panduan supaya apa saja yang datang kita tahu ini Rasulullah dah bagi warning. Kenapa itu tidak diangkat di Malaysia? Saya lihat kerana salah satunya faktor is penyebaran ilmu yang betul. Iaitu kerana kalau kita tengok ramai daripada kita ni, bila mana ialah ramai kita sampai berpecah-pecah umat Islam. Jadi setiap daripada kelompok ni akan ada yang dia berusaha untuk nak claim yang kamilah yang betul, yang lain yang salah. Tetapi dalam mana-mana kumpulan sekalipun, dalam mana-mana kita kata fahaman sekalipun, mesti akan ada sekelompok beberapa orang yang kira kata dia akan lebih ekstrim. Sebab tu Nabi SAW pernah bagi satu amaran dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, hadis Ibnu Abbas. Nabi kata, iyyakum wal ghuluw fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Nabi kata, hindarilah daripada berlaku sikap-sikap ekstrim, over dan sebagainya, kerana itulah yang akan memusnahkan kamu sebagaimana umat-umat terdahulu. Jadi kalau ada kelompok begini ni, mereka akan melihat titik hitam yang ada pada pihak lain ataupun orang lain. Kalau kita tengok buat putih tu, kalau orang tu buat titik hitam, orang kata warna apa, orang akan cakap warna hitam. Orang tak cakap warna putih lah. Jadi kat situlah yang dilihat orang sebegini. Mereka melihat satu masalah, satu dosa yang dibuat, sama macam mana yang disebut sebagai kelompok Khawarij ni, iaitu kelompok yang mereka ni akan melihat dosa-dosa besar ni seolah-olah telah mengeluarkan empunya badan itu daripada agama. Maka dia harus diperangi, dia harus dijatuhkan. Kalau kata mereka itu adalah pemimpin ke apa, maka wajib bagi mereka ni untuk jatuhkan dengan apa cara sekalipun. So kat sinilah pentingnya untuk kita nak terapkan pada anak-anak muda ni tentang toleransi Islam, tentang bagaimana Islam ini agama yang penuh rahmat dan sebagainya. Tapi yang ini masih lagi kita kata, yalah, bila dengan cabaran anak muda yang semakin jauh daripada agama, yang mula mencari-cari daripada faktor-faktor ialah teknologi sekarang yang ada ni. Okey, baik. Kita nak berehat seketika, Dato'. Berehat seketika, Ustaz. Selepas ini kita akan bincang lebih lanjut tentang SOSMA ini yang sedikit sebanyak menimbulkan kontroversi, terutamanya dalam kalangan keluarga dan juga orang terdekat kepada tahanan-tahanan ini. Sejauh mana mereka melihat ini sebagai suatu ketidakadilan dan sejauh mana pihak polis dan juga yang menjaga keselamatan ini, malah inilah antara yang boleh memastikan keselamatan negara itu terbela. Ya, kita nak berehat seketika, kembali selepas. Okey, bersua lagi dalam Syariah Meja Bulat. Topik kita jihad pada malam ini. Baik, kita nak bincang lebih lanjut bersama dengan tetamu Datuk Ayub Khan Maidin PC, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Anti Pengganas I8 Cawangan Khas Bukit Aman, sebelah kanan saya, dan sebelah kiri Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, Pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah dari USIM. Tadi kami dah maklumkan tentang SOSMA. Ingin saya kongsikan sedikit sebelum kita dapatkan huraian dan penjelasan lebih lanjut daripada Datuk Ayub. SOSMA ialah Security Offences Special Measures Act 2012 atau Akta Kesalahan Keselamatan dalam kurungan Langkah-Langkah Khas 2012 diwujudkan untuk melindungi keselamatan negara dari ancaman pengganas dan penjenayah yang boleh memudaratkan kesejahteraan rakyat dan negara. Dan Akta SOSMA ini digubal bagi menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun ISA tahun 1960. SOSMA diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 17 April 2012, diberi perkenan diraja pada 18 Jun 2012 tahun yang sama, kemudian diwartakan pada 22 Jun 2012. Jadi telah pun terpakai akta ini, dan kita bawakan sampel seorang anggota polis yang ditahan di bawah SOSMA, dan kita nak dengarkan luahan daripada abang kepada tahanan ini, dan dengarkan kemudian kita dapatkan ulasan daripada Datuk Ayub. Saksikan. Adik aku ni masuk AS kan, dah kerja polis elok kan. Saya geram lah dia. Lepas tu selepas dah berapa hari tu, basically dia dikurung. So selepas dah berapa hari tu muka dia pucat, badan dia susut. Time tu dia ditorture semua. Dia menggeletar lah, time tu saya marah dia, kau apa je menyusah. Ni orang tak buat, ni tak buat. Dia cium kaki mak saya kan. Time tu saya tengok, adik aku dah cakap macam ni kan.
Mahathir bin Abdul Rahman merupakan abang kepada Korporal Polis Mekanik Mustaza bin Abdul Rahman. Adik saya ditahan di bawah atas Sosma pada 29 Jun 2016. Basically adik saya ni seorang yang ramai kawan, tinggal kat Keramat. So kalau jumpa kawan Keramat itu mengatakan Mustaza ni suka belanja, mesra, lemah lembut. Pertuduhan ni berdasarkan daripada kesalahan daripada grup Telegram Amanah vs PAS. So, yang mana grup Telegram Amanah vs PAS ni dia diubah nama kepada grup Gagak Hitam. So dua-dua ni ditender ke mahkamah. Okey, itu luahan daripada abang kepada salah seorang tahanan yang merupakan anggota polis. Datuk pastinya mengenali beliau dan apa yang boleh kita perkatakan daripada perkongsian ini? Yang pertama, suspek yang kita tangkap ni, Murtaza ni, memang seorang anggota polis. Dia ditangkap dan dituduh di bawah tiga kesalahan. 130 J1 A, iaitu mencari dan memberi sokongan kepada kumpulan pengganas dan tindakan keganasan. Itu dua pertuduhan. Dan satu lagi 130 M, iaitu melindungi maklumat berhubungan dengan hasil kegiatan keganasan. Itu tiga pertuduhan. Pihak polis kita menjalankan siasatan. Kita menyiapkan kertas siasatan. Kertas siasatan ini dihantar kepada pejabat program negara. So yang akan menentukan sama ada cukup bukti, dituduh, bawah seksyen apa, bawah kesalahan apa, itulah pejabat program negara. Kes ini dibicarakan di Mahkamah Tinggi dan dia didapati bersalah. Dua kesalahan yang awal tu, memberi dan mencari sokongan kepada pengganas tu dikenakan 12 tahun, melindungi maklumat berhubungan dengan aktiviti keganasan 7 tahun, tapi di serentak jadi 12 tahun. Kes ini berada di peringkat Mahkamah Rayuan sekarang ni. Kita memang dah lama memantau aktiviti suspek ni, Murtaza ni. Beliau bukan sekadar berkongsi Telegram, berkongsi gambar tak. Dia juga terlibat, kita ada bukti yang dia juga menyalurkan dana untuk individu-individu untuk pergi ke Syria. Beliau juga membocorkan maklumat-maklumat berhubung dengan kaedah polis menjalankan siasatan. Beliau juga mempunyai hubungan dengan lain-lain suspek ataupun grup yang terlibat dalam serangan di Mawidah Park. So kesalahan-kesalahan tersebut ada. Sebagai seorang anggota polis ataupun pegawai polis, ini ada satu kesalahan yang besar. Kalau orang awam kita boleh beranggapan mungkin dia tidak faham undang-undang sebagainya. Tapi ini anggota polis membocorkan maklumat-maklumat kaedah polis menjalankan siasatan sebagainya untuk memastikan individu-individu yang dikait ataupun yang terlibat dalam kumpulan ini tidak dapat ditangkap. Dia juga telah berbai'ah. Kalau dulu konsep berbai'ah ni kita kena berbai'ah secara fizikal. Kumpulan jemaah Islamiyah dulu kita kena berbicara macam orang angkat nikah. Saya akan taat pada Amir lagi, Amir taat pada Allah dan Rasul. Tapi sekarang semua online. Dia hantar WhatsApp boleh berbai'ah terus. So dia ada berbai'ah, kita memang ada bukti semua. Dan bukti-bukti ni dia dikemukakan di mahkamah sebagai keterangan. Kalau kita nak detail, kita boleh tengok keputusan hakim terhadap yang menjatuhkan hukuman ke atas dia lah. Jadi isu yang kata adik dia ni dianiaya sebagainya, saya rasa dibicara di mahkamah secara terbuka itu dah terjawab. Isu berkenaan dengan dakwaan bahawa adik dia ni susut badan sebagainya. Memanglah kalau ditahan di bawah di lock up ataupun di penjara, sehari kita hanya makan 3 kali. Breakfast, sarapan pagi, tengah hari dan malam.
Kalau kita dekat luar memang kita ada banyak makan lah, tapi dalam low carb ni itulah susunan atau cara makanan. Memang badan akan susut. Dakwaan mengatakan dia didera. Apabila kita bawa ke mahkamah untuk dituduh selepas 28 hari, so beliau ada hak untuk menyatakan ataupun membuat bantahan ataupun menyampaikan masalah tersebut kepada hakim. Sepatutnya isu itu dia bawa peringkat awal lagi. Tapi kenapa isu ni hanya dibangkitkan selepas sampai setahun, 2 tahun? Katanya tidak. Jadi kita pun tak boleh menyalahkan siasatan. Kalau didera, tanda-tanda didera tu dah hilang. Kan? Kita tangkap suspek ni apabila sebelum kita masuk untuk buat siasat, kita akan periksa badannya untuk memastikan tidak ada kejderaan ataupun kejderaan yang lama. Doktor akan datang untuk memeriksa. Dan kita dalam tempoh tersebut juga, lepas 24 jam, kita dah bagi dia untuk maklumkan dekat keluarga dia, waris kadib. Dan dalam masa 48 jam, kalau dia nak lantik lawyer akan datang berjumpa dengan dia. Dalam tempoh tersebut, kenapa isu ini tidak dibangkitkan? Baik. Tu hak tu semua ada. Kita dah maklumkan dekat keluarga dia dan dalam masa 24 jam, dia pun telah melantik lawyer dalam 48 jam. Tempoh tu amat pendek. Baik. Memang kita ada remand 28 hari. Tapi sepanjang tu dia ada hak. Dan apabila dituduh di mahkamah pun dia ada hak untuk menyampaikan ketidakpuasan kepada hakim lah. Baik, okey. Isu dia ni kenapa tidak dibangkitkan ketika itu? Ketika itu kenapa tidak dibangkitkan? Baik, antara persoalan sebab beliau abang kepada suspek ini antara yang mengasaskan desak sampai masuk, ya, mendesak Sosma ni untuk dimasukkan, dan ini juga antara kalau kita masuk sikit dalam konteks politik, antara yang diperjuangkan untuk dirujuk kembali, ya, sama dimasukkan ataupun diteliti dan masih lagi menantikan perkembangan. Apapun dilihat tahanan di bawah Sosma ini tidak diperlakukan secara adil, dan antara yang dipertikaikan ialah kenapa, ni contoh yang paling yang kita boleh bawa ialah Aisyah yang kita kongsikan dalam berita utama itu berada di Syria tetapi tidak ditahan di bawah Sosma. Tapi ini yang hanya menerusi perbincangan atau perbualan media sosial saja boleh ditahan. Yang pertama, kes Aisyah ni satu kes yang unik. Kita dah buat siasatan terperinci. Bila kita bawa dia balik ke Malaysia, beliau pergi ke Syria ni bukan atas kerelaan dia. Suami dia memaklumkan pada beliau bahawa mereka akan pergi bercuti di Turki. Daripada Turki, suami dia paksa dia masuk ke Syria. Di situlah dia masuk ke Syria. Dan apabila suami dia meninggal, so dia tidak tempat untuk ni, dia berhubung dengan kita. Dan apabila dia dibawa balik ke Malaysia, pihak polis bawa balik dia ke Malaysia, kita telah mengadakan satu program counselling. Kita telah panggil pakar psikologi, pakar agama, pegawai siasat kita, pegawai kaunseling polis. So kita nilaikan apakah dari segi ideologi sama ada beliau ni terlibat sebagainya, dan kita juga mendapat maklumat lain, intelijen lain yang menunjukkan bahawa beliau tidak terlibat dalam pertempuran, tidak terlibat dalam menyebarkan ideologi. Sebab tu saya kata kes-kes yang melibatkan rakyat Malaysia di Syria ni kita perlu melihat kes by kes. Kita tak boleh serkap jarang. Kita ada 65 orang lagi rakyat Malaysia dekat Syria. Daripada 65 ni 39 telah berhubung dengan kita. Daripada 39 ni 29 adalah wanita dan kanak-kanak. 10 orang lelaki. Yang lelaki ni hampir pasti kalau balik ke Malaysia memang kita akan buatkan siasatan, dan saya yakin mungkin 90% yang mereka akan masuk ke dalam lah. Memang akan dibaca. Tapi yang wanita dan kanak-kanak ni kita perlu ada kaedah lain. Takkan kanak-kanak yang berusia setahun, 2 tahun, 3 tahun pun nak dijatuhkan hukuman penjara kan. So mereka ni kita menggunakan kaedah yang lain. Sama juga wanita. Tak semua yang pergi dengan sukarela, kebanyakannya macam terasa terpaksa mengikut suami dia orang. Ini yang kita perlu teliti dengan mendalam. Yang kedua berhubung dengan dakwaan bahawa pihak polis ni setakat ada video, setakat ada buku, setakat ada bendera AS, ditangkap, dituduh. Tak. Sebenarnya siasatan kita menyeluruh. Kadang-kadang apabila kita nak menuduh mereka di mahkamah, mereka pelibatan di orang banyak, mungkin dah berbaik, menyalurkan duit, membantu, mendapatkan bahan tuban. Tetapi apabila kita nak tuduh di mahkamah, kita siapkan kertas siasatan, kita tidak ada bukti-bukti lain untuk collaborate. Baik, okey. Bukan setakat satu bukti kita perlu ada, kita ada banyak bukti lain. So jadi yang boleh dituduh, yang kita, DPP beranggapan akan kes ni akan menang, boleh dia tuduh. Itu yang
yang paling mudah adalah memiliki bahan-bahan berkaitan dengan keganasan. Itu adalah satu kesalahan bawah kanun keselesaan. So kita tidak boleh menyatakan bahawa kita tidak tahu undang. Itu bukan satu alasan untuk mengelakkan kita daripada dikenakan tindakan undang. Datuk, maaf saya perlu Ustaz sekejap kita tanya Datuk tentang perkara ini. Media sosial ni macam-macam boleh masuk secara automatik, gambar. Jadi kadang-kadang bai'ah pun mungkin bukan saya yang type bai'ah tu, tapi di forward dan jadi bagaimana untuk memastikan ini adalah orang yang forward, dan dia, adakah sebab saya berada dalam grup itu jadi saya secara langsung terbabit ataupun macam mana? Tak. Kita sebab tu saya kata kita membuat siasatan bukan berdasarkan kepada bahan-bahan yang dikongsi itu saja. Kita melihat dari keseluruhan apakah yang dibincangkan dalam grup tersebut. Adakah mereka ada berbincang benda-benda berkaitan dengan melancarkan serangan. Adakah beliau apabila mendapat bahan ini beliau menyebarkan, mengembangkan, kan, berkongsi maklumat ini ataupun menyokong, ini fahaman yang betul, ini pendekatan yang betul, ini ayat Quran yang betul. So, cuba menghasut orang lain untuk menerima ideologi itu. So ini benda-benda yang kita kaji secara keseluruhan. Bukan setakat berkongsi bai'ah, berkongsi artikel berkenaan dengan majalah Dabik yang dikeluarkan AIS tu, kita tangkap, kita tuduh letak. Dia banyak dia punya elemen-elemen lain yang kita tengok beliau ni memang terlibat. Sama dengan isu student yang kita tangkap di UM, Siti Aisyah Atam tu kan. Mereka membuktikan kenapa hanya sekadar membeli buku sebab buku saja dia dituduh dia ni nak buat tesis peringkat master dia, tapi hakikatnya beliau telah berhubung dengan Dr. Mahmud Ahmad, Dr. Pencerah UM yang berada di selatan Filipina. Beliau nak lepas ke selatan Filipina, kan? Tapi kita tuduh di bawah memiliki bahan berkaitan dengan keganasan. Okey. Baik. Kita berehat seketika sekali lagi ya, Datuk Ustaz. Nanti kita sambung perbincangan ini dan kita akan tampilkan seorang kita tamu. Teruskan bersama kami. Kalau anda ada sebarang komen nak diberikan, boleh hantar melalui WhatsApp di 017-274-1174 atau memberikan komen di YouTube yang sedang stream secara live ini ataupun di Facebook Syariah Meja Bulat. Dan kalau boleh berikan komen dan pandangan yang berhemah ya. Kami alurkan pandangan daripada anda. Kita berehat seketika, kembali di sebelah sini. Baik, kembali dalam Syariah Meja Bulat bercakap tentang jihad dan pemahaman kita dah pun kita peroleh penjelasan tentang tahanan sampel tahanan di bawah Sosma oleh Datuk Ayub. Saya perkenalkan seorang lagi tetamu kita pada malam ini, Dr. Nurul Nadia Ismail, pakar psikiatri Hospital Kulim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi bersama kami ya. Doktor, kita akan tanya lebih kepada kalau dapatlah dibuat satu profiling kelompok-kelompok yang cenderung untuk terpengaruh dengan ideologi tertentu ini nanti kita tanya kepada doktor. Saya nak tanya kepada Ustaz Dr. Kamilin terlebih dahulu. Di Malaysia ini terdapat nak kata maklumat tentang Islam, tentang agama Islam itu berteraskan sunnah wal jamaah itu banyak. Kita ada banyak pendakwah, banyak autoriti agama, video ceramah banyak, kelas-kelas pun banyak. Mengapa masih ada kelompok yang ke arah itu juga? Mungkin saya boleh jawab dengan satu soalan yang seumpama. Kita di Malaysia ni, kita ada banyak masjid. Yang mana kita ada mikrofon di azan, tetapi kenapa masjid kita lagi kosong? Kenapa dengan setelah adanya azan subuh sampai ke isyak, tetapi masih lagi orang tak hadir untuk solat berjemaah misalnya di masjid? Kerana dia adalah isu daripada diri kita sendiri. Sama ada kalau kata kelas banyak, mungkin ada kelas yang banyak, tetapi berapa ramai yang hadir? Kalau kita tengok kadang-kadang kehadiran yang hadir betapa sikit. Itu pun kalau kata belajar tu satu hal, nak memahami itu satu lagi isu, nak beramal itu lagi satu isu. Jadi kat situlah terletaknya peranan sebenarnya kita ni, nak bila mana kita belajar ni sebenarnya satu jihad yang ramai orang tak faham. Ramai orang ingat hanya jihad ni hanya satu angkat senjata semata-mata. Tapi kalau kita renungkan bila mana Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Taubah, Allah kata wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un. Maksudnya dia nak kata la'allahum yahdharun. Maksud dia kata Allah selitkan ayat tentang kepentingan kita menuntut ilmu. Allah kata
kalaulah sekelompok daripada orang yang berjihad ni tak semua pergi berperang, tetapi sekelompok stay, belajar, kemudian balik menyebarkan ilmu untuk masyarakat di kampung, supaya mengambil peringatan. Dan Allah cerita tentang ayat menuntut ilmu ni di tengah-tengah cerita perang dalam surah Taubah ni, dalam ayat-ayat jihad ni, seolah-olah nak bagi tahu bahawa ilmu ni juga adalah satu jihad yang mana ramai daripada kita akan tewas. Macam kita berperang lah, ada orang yang terkorban tengah jalan. Begitu juga orang yang belajar, dia akan ada yang akan terkandas di tengah dan sebagainya. So ini kelemahan inilah yang membuatkan daripada kita ni akhirnya kelompok sebegini akan belajar sesama dengan mereka sahaja, membaca buku semata-mata dan cuba memahami berdasarkan apa yang mereka mahu faham, dan mereka tak mahu ada orang betulkan. Dan kalau ada perbincangan dengan mereka yang sefahaman, mengakibatkan kalau ada kesilapan tak dapat dibetulkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang berkaliber dalam perkara tersebut. Jadi inilah yang sebenarnya dalam hadis Nabi SAW mention tersebut, Nabi kata golongan yang baca Quran dia pun tak lepas daripada kerongkong. Maksudnya hanya sekadar dia petik sana petik sini tanpa memahami betul-betul, tanpa betul-betul memahami agama Allah. Dan Nabi sebut lagi dalam ciri hadis yang sama, mereka ini akan membunuh orang-orang Islam, wa yad'una ahlal awthan, dan mereka akan meninggalkan orang bukan Islam. Jadi kalau kita tengok grup-grup sebegini, kebanyakan ramai daripada mangsa yang akhirnya akan jadi ialah umat Islam sendiri yang mana terkorban tanpa hak, yang mana mereka ni tak boleh jumpa. Nabi SAW dah bagi peringatan tentang bagaimana membunuh jiwa yang tidak bersalah, itu satu dosa yang besar. Bahkan Nabi SAW bagi tahu dalam hadis, Nabi kata la yushira ahadukum ala akhihi bisilah. Nabi kata jangan kamu main-main pun tunjuk senjata tu, sebab Nabi SAW kata fa innahu la yadri la'alla syaitana yanzi'u min yadihi. Nabi kata dia tak tahu, mungkin syaitan akan hasut dia, akan membuatkan akhirnya gurau tu akan jadi real, fa yaqa'u fi hufratin minan nar, dan akhirnya dia akan terjebak dalam lubang api neraka kerana dosa yang dilakukan. So banyak kalau kita tengok hadis-hadis yang Nabi SAW mention betapa kita kena menghargai nyawa manusia. Bahkan dalam khutbah Nabi SAW, khutbah akhir dia, Nabi SAW dah bagi peringatan. Nabi kata ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Nabi kata bahawa jaga kamu punya harta, kamu punya jiwa, kamu punya nyawa, badan ni semua haram ke atas kamu. Jangan sambil senang-senang untuk nak tumpahkan, melainkan pada hak dia. Ka hurmati yaumikum hadha. Nabi SAW kata sebagaimana pada bulan ini, tahun ini, pada bulan yang mulia ini, pada hari yang mulia ini. Nabi kata alahal balagh, bukankah aku telah menyampaikan. Kemudian Nabi sebutkan tentang kerisauan Nabi. Dia kata la yarji'anna ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kamu selepas ini menjadi seperti orang yang kufar, yang ingkar, yang akhirnya saling membunuh antara satu sama lain. Baik, itu penjelasan yang sangat penting untuk kita fahami. Saya masih lagi berhutang satu soalan dengan Ustaz, tapi nanti kita bawakan nanti. Dr. Nurul Nadia, minggu lepas kami ada bawakan perbincangan tentang penggunaan tingkah laku rakyat Malaysia di media sosial ni. Suka berkongsi video dan sebagainya. Dan kali ini mudah melihat dan kemudian cenderung untuk dipengaruhi dengan ideologi tertentu. Dari aspek psikologi, ada perkara yang boleh dikaitkan dengan situasi begini? Betul tu, Saudara Eli. Sebenarnya kalau kita tengok, media sosial macam Datuk tadi cakap, memainkan peranan yang penting dalam rekrutmen kepada aktiviti-aktiviti keganasan, termasuklah teroris. Malahan kalau kita lihat, cara mereka merekrut itu pun bergantung kepada post-post ataupun komen-komen ataupun di mana seseorang itu pergi untuk melayari internet. Sebagai contoh, kalau kita macam bom di Christchurch hari itu, dia telah memberikan satu perspektif baru berkenaan dengan terorisme, sebab buat pertama kalinya kita tahu bahawa yang melakukan itu adalah white extremists, the right extreme. Dan ini mengubah pandangan secara indirectly atau secara tidak langsung tentang bahawa Islam itu suatu agama yang ekstrim. Jadi ini memberi satu kejutan, dan ini menyebabkan beberapa orang akan mula melayari internet. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Dan mula mencari apakah itu ekstremisme, apakah itu jihad, apakah itu terorisme. Dan kita akan melakukan secara beramai-ramai. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari segi teori,
mereka ini mempunyai terorisme ini, mereka mempunyai satu organisasi yang telah terbina secara kukuh. Dan bila mereka melihat ada beberapa orang mungkin Google Al-Hayat, ISIS punya website dan memberikan komen-komen yang kadang-kadang berbentuk simpati terhadap apa yang berlaku setelah melihat video-video di situ. Jadi daripada komen-komen itu ada yang macam marah, ada yang bagi hadis mungkin macam ustaz ingatkan balik apakah itu maksud jihad. Jihad bukan maksud pertumpahan darah, dia juga bermaksud menahan nafsu dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada seorang yang cakap, oh tapi di zaman sekarang kita telah ditindas. Kita telah salah faham daripada ajaran Islam. Jadi komen-komen yang berbentuk macam ni akan mula menarik perisik-perisik teroris untuk mendekati individu tersebut. Dan media sosial memang memainkan peranan yang penting. Baik, itu komen-komen itu akan menarik. Maknanya kita macam talent scouting lah, kelompok-kelompok ini nak mencari potensi orang-orang yang boleh ikut. Itu yang Daesh ni buat crowdsourcing tu, ada tu ya? Ya, Ustaz. Okey, saya nak baca secara rawak lah satu tweet yang di satu ciapan di Twitter ni. Biar tanganku tidak terjangkau untuk menghunus senjata bersama-samamu. Okey, kenapa seseorang individu boleh tweet perkara-perkara seperti itu? Walau kita ni hidup bila kita pergi makan di mamak, kita buat, tapi terdorong untuk buat begitu. Adakah terdapat satu profiling ataupun keluarganya dalam keadaan tertentu ke, tak dapat kasih sayang ibu bapa ke, ataupun macam mana? Okey. Sebenarnya pakar-pakar psikologis dan juga sosiologis diorang menjalankan pelbagai kajian untuk nak memahami kenapa seorang yang punya intelektual yang tinggi, kenapa orang yang mempunyai pelajaran boleh terlibat dengan aktiviti-aktiviti keganasan. Dan antara faktor-faktor utama yang kita kata macam risk factors ataupun faktor-faktor risiko yang menyebabkan seseorang itu memang akan memiliki keganasan ialah macam saudara Eli kata tadi, ialah pendedahan trauma semasa hidupnya masa kecil. Bila dia ada trauma pada masa kecil, dia akan mengubah perspektif dunia. Perspektif pandangan dia terhadap dunia. Dia akan merasakan bahawa dunia sentiasa tidak adil pada dia. Okey. Yang tu yang pertama. Lepas tu yang kedua ialah dari segi kita kata parenting skills lah. Kalau katakan ibu bapa itu mempunyai neglectful parenting skills ataupun kemahiran keibubapaan yang tidak mengendahkan emosi anak-anak tersebut. Jadi dia akan membesar dengan kualiti-kualiti yang lebih negatif. Dia merasa bahawa hidup dia ini dia tidak memiliki kawalan ke atas hidup dia. Dia tidak boleh mempercayai sesiapa. Dia walaupun apa yang dia lakukan, keadilan itu tidak dapat ditegakkan. Itu adalah fikiran-fikiran yang sentiasa secara subconscious itu terbina. Seterusnya ialah kita panggil macam dalam teori psikologi social learning theory. Maksudnya dia melihat mungkin keganasan rumah tangga yang berlaku di antara seorang ibu dengan seorang ayah. Ayah sentiasa memukul seorang ibu dan dia kecil dia tak boleh nak mempertahankan ibu dia. Jadi dia mula menanam azam, bila aku besar aku nak mempertahankan wanita. Bila aku besar aku nak mempertahankan, aku nak menegakkan keadilan. Jadi bila dia membesar, dia nampak ada berlakunya ketidakadilan terhadap orang lain, dia akan trigger balik memori tu bersama dengan emosi. Sebab sekarang ni kita faham bahawa segala teori psikologi ini mereka bukannya independen. Maksudnya semua teori psikologi ini sebenarnya berkait. Berkait rapat antara satu sama lain sehingga akhirnya mereka the latest teori yang kita tahu ialah general aggression model ataupun programmatic aggression. Maksudnya bila seseorang itu untuk mengganas, dia bukannya hanya daripada satu faktor, tapi faktor personality, faktor keluarga, faktor persekitaran, dan yang penting sekali ini ialah peer pressure atau yang selalunya melalui media sosial. Dan dia boleh mengubah perspektif seseorang itu yang benci kepada keganasan. Sebagai contoh, dia nampak ayah dia pukul mak dia nak mempertahankan mak dia. Dia nak menegakkan kebenaran. Tapi secara indirectly dia menjadi seorang yang ganas. Baik. Okey. Baik, nampak macam tidak ada kaitan antara apa berlaku di rumah dengan apa yang ada kaitan. Ada kaitan. Sebab tu kita kena faham lanjut. Itu antara yang perlu dibimbangi, dan kita bukan nak cerita tentang lebih kepada SOP atau modus operandi pengganas ini, tetapi di rumah ni bagaimana kita dapat memantau anak-anak kita. Sebab sekarang ni mereka ni golongan dipanggil cyber citizen. Bangun lahir-lahir dah boleh menggunakan peranti dan macam-macam boleh masuk dan mempengaruhi mereka ini. Kita nak berehat seketika, Datuk, Doktor, berdua, Ustaz. Kembali selepas ini kita rangkumkan perbincangan kita bagaimana kita dapat melihat perkara ini supaya ia dapat difahami oleh rakyat Malaysia dan mendapat manfaat. Lepas ini dalam Syarah Meja Bulat.
maklumat siasatan, sejauh mana ia dikongsikan kepada waris dan bagaimana apa yang dalam siasatan tu dapat dimaklumkan dan difahami oleh mereka supaya tidak timbul sebarang spekulasi. Sebenarnya semua tahanan tangkapan sosma ni kebanyakannya kita tulis di mahkamah. So semua fakta-fakta kes tersebut, bukti-bukti yang ada kita dah bentangkan dalam mahkamah. So kalaulah ada individu, keluarga yang ingin tahu, mungkin dia boleh pergi dapat. Itu open sources, dia boleh pergi dapatkan. Tidak ada isu kita mengenai, kita mengereka cerita, tak ada. Semua itu dibentangkan di mahkamah, dibicarakan, hakim buat keputusan. Itu satu. Yang kedua, berkenaan dengan ada juga maklumat-maklumat yang kita dapat tu yang melibatkan maklumat sensitif yang kita tidak boleh berkongsi dengan pihak lain sebab kita dapat daripada agensi perisikan asing yang lain. So dia punya peraturan SOP dia lah. Setengah-setengah maklumat tidak boleh ditenderkan dekat mahkamah sekalipun. So maklumat-maklumat tu saya tidak dapat kongsi. Tapi yang daripada 489 kita tangkap, 201 kita tuduh di mahkamah. 212 sorry. Yang disabit kesalahan 192. Yang dikenakan poka 47, pota 34. Yang kita bebaskan pun 130. Maknanya semua proses itu mengikut undang-undang. Tak cukup bukti kita terpaksa bebas. Jadi tidak ada isu kita mendera, kita menganiaya. Semuanya melalui proses undang-undang yang mana undang-undang ini telah dibentangkan di parlimen dan diluluskan sebagainya. Isu berkenaan dengan ini melanggar hak asasi, itu isu yang saya pun tidak boleh komen sebab undang-undang telah diluluskan. Memang undang-undang sosma ini diluluskan atas artikel 149 yang mana 149 ini memberi satu kelonggaran walaupun isu-isu berkaitan dengan hak asasi, tapi kita boleh mengubal undang-undang pencegahan. Itu yang kita namakan sosma. Undang-undang ini digunakan untuk mencegah sesuatu aksi keganasan. Baik, pencegahan itu yang paling penting. Datuk, terima kasih banyak-banyak. Ya, saya tanya doktor lah sebelum kita tengah seminit setengah ni, barangkali boleh diberikan sedikit pandangan bagaimana dalam dunia cyber yang begitu pantas ni, bagaimana kita dapat mengawal anak-anak kita supaya kita tak terkejut tiba-tiba dapat tweet, kita lihat tweet anak kita yang nampak macam cenderung kepada badan-badan atau ideologi tertentu. Okey, saya setuju dengan Datuk lah. Satu bentuk pencegahan dan satu bentuk kawalan. Okey, jadi ibu bapa bila dia tahu dia telah memberikan gadget, maka dia kena ada password tertentu. Dia kena monitor sepanjang masa. Dan jikalau tiba-tiba terdapat tweet yang seperti mana saudara Eli bacakan sebentar tadi, jangan terkejut. Terkejut tu sekejap sahaja. Tapi pastikan lepas daripada terkejut itu, kita datang secara ibu, secara ayah kepada anak kita dan kita tanya dia kenapa dia tweet sedemikian, apakah maksud dia, apakah pandangan dia. Sebabnya kenapa? Saya tengok sendiri daripada anak-anak saya, diorang baru berusia 10 hingga 8 tahun, tapi bila mereka melihat kejadian di Christchurch, banyak soalan-soalan yang dilegarkan. Kalau kita rasa macam diorang ni kecil lagi, tak boleh bercakap, kita akan ignore. Jadi itu yang mereka akan bentuk kognitif sendiri, pemahaman sendiri yang kita tak nak benda tu berlaku. So biarkan mereka bercakap, kita dengar, mana facts yang kita rasa kita kena betulkan, kita betulkan. Itu yang lebih baik dan itulah yang kita namakan sebagai pencegahan kepada penggunaan media sosial. Ya, semuanya boleh bermula di rumah. Ustaz, saya simpan soalan, kita jemput masa lain Ustaz. Okey lah. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf kalau tidak dapat menghabiskan soalan saya tu, banyak lagi perkara yang nak dibincangkan. Jam dah 12. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih Datuk Ayub, terima kasih Dr. Nurul, terima kasih Ustaz Dr. Kamil, terima kasih banyak-banyak. Minggu depan kita akan cerita tentang ajaran sesat, khususnya Syiah. Teruskan bersama kami dalam Syarah Meja Bulat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.